Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita pada hari ini bersama Cikgu Raja. Kita akan belajar tajuk mikroorganisma, sains tahun 6. Okey, ingat lagi tak minggu lepas cikgu ada minta supaya murid-murid membuat sedikit ulang kaji bagi tajuk mikroorganisma. Baiklah, murid-murid juga boleh rujuk buku teks masing-masing. Okey, cikgu percaya semua murid dah dapat buku teks pada minggu ni. Okey, muka surat 22. Okey, murid akan tengok apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey, baiklah. Okey, apa yang kita nak pelajari pada hari ini ialah, okey, pada akhir PDPR murid akan dapat, okey, apa kamu akan dapat apa? Yang pertama sekali, dapat menyatakan maksud mikroorganisma dengan tepat dan betul. Mesti tahu mikroorganisma ni apakah itu mikroorganisma. Baiklah. Yang kedua, murid-murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 jenis mikroorganisma dengan tepat. Maksudnya mikroorganisma ni ada 5 jenis. Kalau murid-murid dapat hafal atau dapat menyenaraikan 3 pun kira dah bagus. Kalau dapat senaraikan semua sekali, itu terbaik. Baiklah. Yang ketiga, menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 contoh bagi setiap jenis mikroorganisma dengan tepat. Tahu 5 jenis. Okey, setiap jenis tu mesti ada 2 contoh. 2 contoh. Okey. Jom kita teruskan pada slide yang pertama. Okey. Apakah itu mikroorganisma? Untuk pengetahuan murid-murid, ini ialah contoh soalan jenis definisi. Dia tanya apakah maksud ataupun definisi mikroorganisma. Jom kita lihat. Okey. Mikro itu sendiri bermaksud sangat halus dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar kita. Itu ialah maksud mikro, kecil. Okey, yang kedua, organisma. Organisma ini ialah hidupan. Okey, bila digabungkan mikroorganisma, okey, mikroorganisma ialah hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar kita. Okey, cuba ulang sekali lagi. Mikroorganisma ialah hidupan seni yang tak dapat dilihat dengan mata kasar kita. Okey. Jadi kalau kita tak dapat tengok menggunakan mata kasar kita, apakah alat yang boleh digunakan untuk membantu kita supaya dapat memerhatikan atau melihat mikroorganisma tersebut? Saya percaya murid-murid semua dah tahu, sebab antara alatan-alatan tersebut memang telah kamu gunakan. Pelajar 4, 5 kamu dah belajar tentang peralatan, tajuk teknologi, perkembangan teknologi. Okey. Siapa tahu apakah jawapan dia? Apakah alatan yang boleh digunakan untuk melihat mikroorganisma? Kamu betul apa? Apa jawapan? Betul, mikroskop. Okey. Dan apa lagi? Okey, kita juga boleh menggunakan kanta pembesar. Okey, tapi tengok keadaan lah. Mikroorganisma yang mana sesuai untuk menggunakan mikroskop dan mikroorganisma manakah yang sesuai kita gunakan kanta pembesar. Okey, baiklah. Maksud sudah, kita tengok apakah 5 jenis mikroorganisma yang kita akan pelajari. Jom. Okey, ini dia. Ada 5 jenis mikroorganisma yang murid-murid wajib hafal. Macam mana nak hafal? Jangan risau, cikgu dah sediakan
satu akronim supaya murid-murid boleh hafal dengan senang. Kita tengok. Yang pertama, alga. Yang kedua, bakteria. Yang ketiga, virus. Yang keempat, protozoa. Dan yang kelima ialah fungi. Untuk hafal ni, kamu perlu ingat huruf di hadapan sahaja. Okey, tengok sini, cikgu dah tolong kamu supaya senang hafal, iaitu A, ayah. B, bawa. V, viva. P, potong. F, Ferrari. Ayah, dia bawa kereta Viva, dia potong kereta Ferrari. Okey, ingat tu. Ayah, bawa, Viva, potong Ferrari. Okey, A, ayah mewakili kepada mikroorganisma jenis alga. Okey, B, bawa mewakili mikroorganisma jenis bakteria. V, viva mewakili mikroorganisma jenis virus. Okay. P, potong mewakili mikroorganisma jenis protozoa. Dan F, Ferrari mewakili mikroorganisma jenis fungi. Okay. Satu tips yang penting cikgu nak share dengan murid-murid ialah, di samping kamu menghafal 5 jenis mikroorganisma, kamu mesti eja dengan betul, terutamanya bakteria dengan protozoa. Mesti eja dengan betul. Biasanya pada sains kertas 2 kamu perlu eja dengan betul. Okey. Jom. Seterusnya kita dah hafal 5 jenis mikroorganisma. Seterusnya kita nak tengok contoh-contoh bagi setiap jenis mikroorganisma. Okey, baiklah. Jom. Yang pertama, alga. Okey, alga ni ialah mikroorganisma yang jenis mempunyai sifat tumbuhan. Macam mana sifat tumbuhan tu? Okey, alga ni dia membuat makanan dia sendiri melalui proses fotosintesis. Okey, kalau kita tahu tumbuhan menjalankan proses fotosintesis untuk membuat makanan sendiri. Kenapa? Sebab tumbuhan dia bukannya haiwan, bukan macam manusia boleh bergerak makan. Jadi dia perlu melakukan proses fotosintesis untuk membuat makanan sendiri supaya boleh membesar. Ingat, alga satu-satunya mikroorganisma yang mempunyai sifat tumbuhan kerana dia membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Sebab itulah kalau kamu tengok contoh dia, ni contoh yang ini pun kamu mesti hafal. Alga contohnya ialah phytoplankton. Pastikan eja dengan betul dengan Spirogyra. Jika kamu perhatikan kedua-dua gambar ini, alga dia berwarna hijau. Okay, baiklah. Seterusnya, yang kedua ialah bakteria. Bakteria ataupun nama yang kamu biasa dengar ialah kuman. Okay, dan bakteria ni dia ada dalam pelbagai bentuk. Okay. Dan bakteria juga terdapat dalam pelbagai persekitaran. Di tubuh badan kita pun ada banyak bakteria. Dan tak semua bakteria adalah bakteria yang tidak bagus. Ada juga bakteria yang bagus. Okey. Untuk bakteria kamu perlu hafal 2 contoh. Saya bagi 2 contoh, iaitu yang pertama sekali ialah bakteria Bacillus dan yang kedua ialah E. coli. Okey, Bacillus dan E. coli. Contoh bagi bakteria. Okey, yang ketiga, virus. Okey, ingat dalam banyak-banyak mikroorganisma 5 tu, virus merupakan mikroorganisma yang paling halus dan sangat berbahaya berbanding 4 lagi mikroorganisma. Dan virus ni hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Okey, untuk virus cikgu percaya murid-murid tahu contoh-contohnya. Okey, yang cikgu bagi ni 2 sahaja, iaitu corona
yang sekarang ni melanda negara kita, seluruh dunia, coronavirus. Yang kedua ialah influenza ataupun selsema. Dan satu lagi ada dalam buku teks ada bagi contoh ialah virus HIV. Okey, tapi cukup hafal dua. Okey, yang keempat, bagi kumpulan fungi. Okey, fungi dapat dilihat dengan mata kasar ialah kulat. Okey, kulat kita boleh tengok dengan mata kasar kita tak perlukan menggunakan alat. Okey, tetapi untuk yeast, mukort dengan penicillium hanya dapat dilihat menggunakan kanta pembesar dan mikroskop. Okey, mukort ialah kulapuk roti. Biasanya roti yang dah expired dan terdedah kepada air dan udara, lama kelamaan dia akan naik kulat. Itu kita panggil sebagai mukort ataupun kulapuk roti. Nanti kita akan buat beberapa eksperimen untuk menguji keperluan asas bagi mikroorganisma hidup. Okey. Seterusnya dah habis. Okey, baiklah. Setakat ni sahaja kelas kita. Cikgu nak murid-murid ingat kembali. Yang pertama sekali kita dah belajar maksud mikroorganisma, iaitu hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Yang kedua, terdapat 5 jenis mikroorganisma. Ada akronim, cikgu dah bagi akronim. Hafal akronim tersebut untuk kamu ingat. Dan yang ketiga, kita dah belajar setiap jenis mikroorganisma tu kita hafal 2 contoh. Okey, baiklah. Cikgu akan bagi nota dalam bentuk PDF slide ni pada murid-murid sekalian. Nanti boleh baca dan buat rujukan juga pada buku teks. Dan cikgu akan bagi soalan pengukuhan untuk murid-murid. Okeylah, sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye.